Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ya? Macam mana musim-musim uh, pandemik corona ni? Sihat? Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam untuk orang yang nak tidur je. Cikgu, Alhamdulillah, cikgu sihat. Alright. Okay, so ni kita sambung lagi kelas kita. Kita nak sambung satu topik. Cikgu sebenarnya cuba cari satu topik yang yang boleh form 3 masuk, form 5 pun masuk. So antara tajuk ni lah, tajuk bulatan ni, yang mana kalau PT3 dia ada dalam yang orang punya kertas matematik PT3, tajuk bulatan dan sudut dan tangent dalam bulatan. Tajuk form 3 bab berapa je tak ingat, bab 6 kot, form 3. Kalau SPM, KSSM, tajuk ni pun ada, dia dalam tajuk bulatan 3. So korang dah belajar bulatan 1, bulatan 2, tajuk ni adalah bulatan 3. Right, so kita buka kelas kita dengan nombor kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, guys. Kita nak buat kelainan sikit hari ni. Tak apalah, payah simpanlah kelainan tu hari lain. Okay, so kita nak belajar tajuk bulatan. So cikgu akan pakai, hari ni kita nak tengok basic je. Kalau sempat, kita akan terus pergi buat soalan SPM sebenar. So yang PT3 pun, kalau korang faham betul basic yang cikgu nak tunjuk malam ni, insya-Allah soalan SPM pun korang boleh buat. Kalau PT3 boleh buat soalan SPM boleh jawab soalan apa kan. Right, so cikgu tak prepare, bukanlah tak prepare, cikgu sengaja tak buat slide macam tu. Sebab hari ni cikgu nak conteng-conteng. Kita nak menconteng-conteng. Okay, so kita nak tengok tajuk bulatan. Macam mana cikgu nak macam ni? Siapa conteng cikgu punya slide ni? Tolong padam balik. Okay. Terus conteng kan? Cikgu faham. Okay. Okay. Right, so hari ni kita nak belajar bulatan. So kita nak tengok apa yang ada dalam bulatan. Okay. Kita bulatan. Kenapa bulatan cikgu tak warna ni? Bulatan. Mana dia bentuk? Shape. Bulat. Kenapa tak boleh? Boleh tak? Okay. Alright, so kita nak tengok dalam bulatan. Alright. Okay, so sebelum kita pergi lebih lanjut untuk kita bincang pasal bulatan ni. Alright.
Okay, so apa yang ada dalam bulatan? Apa benda penting yang ada dalam bulatan? Okay, so cikgu bagi satu. Dia ada kat tengah-tengah ni kita panggil sebagai titik tengah. Alright, Aira. Okay, pusat, betul? Titik pusat, titik tengah. Okay, lepas tu ada jejari. Jejari tu apa? Jejari adalah garis yang daripada titik pusat ke bulatan. Ini kita panggil sebagai jejari ataupun radius. Nanti nampak ada yang komen bagi dalam bahasa Inggeris. Okey. Okey, jejari adalah diameter bahagi 2, betul? Okey, so apa lagi selain jejari? Okey, Airina cakap apa tu? Diameter. So diameter okey. Kita cuba jaya kat sini. Okay, so kalau kita ada satu garis dari sini melalui titik tengah, ini kita panggil sebagai diameter. Lepas tu ada apa tu? Tembereng. Tembereng. Okay. Chord. Okay. Tembereng tu adalah apa bentuk ni kat sini? Okay, tembereng adalah okay, tembereng kita tak tengok sebab kita tak terlibat benda lembab ni. Lagi. Sektor. Okay, sektor tu bentuk dia macam mana? Sektor minor, sektor minor, sektor major. Saja macam ni. Ni garis. So daripada sini okay, so daripada sini ke sini. Nampak tak line? Ini macam kecil. Okay, so dia ada okay, sini bahagian ini kita panggil sebagai sudut. Okay, ini kita panggil sebagai sudut. Kawasan yang berlorek. Kawasan yang berlorek ini kita panggil sebagai sektor. Alright. Lagi apa lagi? Tangent. Tangent bukan part of bulatan. Circumference. Okay, circumference. Bagus. Circumference adalah lilitan bulatan ni yang warna hitam yang keliling bulatan tu, yang membentuk bulatan tu adalah circumference ataupun ukur lilitan. Ukur lilit. Okay. Apa lagi? Okay, ini. Yang daripada sini sampai sini. Yang warna merah ni. Ini kita panggil sebagai apa? Kalau keseluruhan kita panggil sebagai ukur lilit. Kalau sebahagian daripada ukur lilit, yang warna merah ni. Lilitan bulatan yang semua yang warna hitam. Yang warna merah ni. Sebahagian daripada ukur lilit. Ni kita nampak jawapan lagi ni. Okay, ini kita panggil sebagai lengkung. Okay, good. Lengkung. Alright, sudut lengkung. Jejari, radius, diameter. Alright, okay. Alright. Dengan luka sebahagian luar ni. Okay, alright. So, ini adalah benda yang penting yang kita perlu tahu dalam tajuk bulatan yang kita nak belajar malam ni. Alright. So dia ada banyak lagi lah. Dia ada chord tu tembereng lah. Garisan yang dari bulatan ke bulatan yang tak melalui titik tengah.
Apa lagi? Arc. Okay, arc tu adalah lengkuk. So ni adalah arc. Lengkuk. Alright. Okay, kita nak tengok yang seterusnya. Okay, so ni dapat So bulatan dia ada titik tengah, ada sektor, ada lengkuk, ada sudut dekat tengah-tengah, ada diameter garis yang dari bulatan ke bulatan melalui titik tengah, ada garisan daripada titik tengah ke bulatan, itu nama dia radius ataupun jejari. Okay, setakat ni okay. Faham? Alright, good. Ya, berkahwin semalam yang baru masuk 50-nya. Okay. Alright, so kita nak tengok seterusnya adalah okay. Hari ni kita nak belajar. Hari ni kita nak belajar dua benda. Yang pertama, kita nak tengok ataupun kita nak belajar pasal pizza. Ataupun kita nak belajar pasal tembikai. Siapa tahu kaitan tajuk bulatan dengan pizza dan tajuk bulatan dengan tembikai. Siapa boleh relate? Okay. Bentuk bulat. Pizza tu bulat dan boleh dibahagi-bahagi jadi sektor. Betul? Okay. First kita nak belajar pasal pizza dulu. So pizza, kalau full pizza, hari ni kita nak belajar sebahagian daripada pizza. So sebahagian pizza macam ni. Alamak, belajar pizza pula malam-malam ni apa ni. So bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Okay. So ini bentuk dia adalah bentuk pizza. So dia ada topping-topping dia lah. Okay. Alright. Dan satu lagi bentuk adalah bentuk tembikai. So tembikai ada biji. Sudah. Okay. So dia ada bawah dia ada warna hijau. Lepas tu isi dia warna merah. Nak belajar dua bentuk ni. Kenapa tajuk ni dia sangat relate dengan pizza ataupun tembikai? Okay, ni dia nak tunjuk kat sini. Alright. So katakanlah dalam bulatan, kalau dalam bulatan, dalam situasi bulatan, yang hijau ni kita panggil sebagai lengkuk. Okay. Yang warna hijau ni kita panggil sebagai lengkuk. Lengkuk tadi itulah arc tu. Kau boleh bayang tak? Ada tembikai, dia punya biji dia tu, dia punya kulit dia tu, itu lengkuk ataupun arc. Okay. Ini pizza. Pizza kalau bahagian yang bawah tu dia bahagian yang crunchy sikit tu. So ini kita panggil sebagai lengkuk. Analogi dia macam tu. Lengkuk. Boleh bayang? Boleh bayang? So, kalau dekat situ lengkuk, sini lengkuk. So, ini yang warna kuning dekat atas yang pizza ni, ini adalah sudut yang terhasil. So, nanti kalau korang tengok soalan bulatan ni, korang ingat ni. Sama ada pizza ataupun tembikai. So, dekat bucu ni, bucu pizza ni, ini adalah sudut. Sudut yang terhasil. Okay. Sama juga dekat sini, ini adalah sudut juga. Ini sudut yang terhasil. Macam mana sudut ni terhasil? Sudut ni terhasil daripada lengkuk. Okay, sudut yang terhasil dari lengkuk. Okay. Boleh follow tak takat ni? Cikgu daripada tadi pizza lah, tembikai lah. Saya dah tak makan malam lagi ni. Takat ni okey? Faham konsep ni dulu? Jadi kita tengok. One by one. Apa lemak siangnya. Alright. Boleh? Okay, faham. Okay, good. Kita nak tengok aplikasi dia daripada pizza dan okay, kita buat lah.
Antara pizza dengan tembikai, korang suka yang mana? Pizza, satu. Cukup 5 orang, cikgu ambil. Semua orang suka pizza. Okey, okey lah. Kita pizza lah. Alright, kita pakai pizza. Okay, demokrasi. Okay. So, kalau pizza, ni bulatan. Okay. Sebenarnya cikgu nak bagi korang mudah faham apa yang form apa sifat sudut dalam bulatan tu, yang apa yang korang belajar tu sebenarnya ini. Okay. Alright. So kalau korang dah tadi ramai yang suka pizza, kita buatlah pizza. Itu. Alright. So kita nak tengok yang pertama. Kita nak tengok yang pertama, sifat sudut yang pertama. Sifat sudut dalam bulatan yang pertama. Okay. Sifat sudut dalam bulatan. Sifat sudut dalam bulatan. Okay. Ini yang pertama. Yang pertama, sifat sudut dalam bulatan adalah ini. Kita guna analogi pizza tadi. Okay. Ni. Okay. Sini-sini arah jemput. Ini apa? Lah, kalau tembikai tadi hijau nampak. Okey, tak apalah. Okey, nampak tak? Cikgu buat yang warna oranye ni. Cik pun kira kan? Boleh lah, cik lah. Okey, nampak? Ni apa? Bukan sektor. Okey, ini lengkung. Okey, ini lengkung. So, kenapa dengan lengkung ni? Kenapa saya tak dengar? Nampak? Dah connect ke audio? Lengkuk bulatan. Bagus. Okey, yang warna coklat ni dia punya lengkuk nampak apa? Lengkuk bulatan. Okey. Nampak kat sini? Dia jadi bentuk pizza, sepotong pizza. Okey, nampak? So, ini adalah bentuk sepotong pizza yang mana ini adalah sudut yang terhasil. Dia punya sudut dia. Sudut yang terhasil dari lengkuk. Okey, faham? Faham? Okey. Alright. So, sifat sudut yang pertama dalam bulatan adalah cikgu buat banyak pizza. Cikgu buat banyak pizza. Okay, nampak? Okey. Ini adalah sifat sudut yang pertama. Ini, yang korang nampak ni adalah sifat sudut yang mana sudut yang terhasil dari lengkuk yang sama. So guys, kalau sudut yang terhasil daripada lengkuk yang sama, macam mana sifat sudut dia? Yes, bagus. Bila dia terhasil daripada lengkuk yang sama. Lengkuk yang sama. Jadi kita tengok lengkuk yang sama saiz. Sekarang dia terhasil daripada lengkuk yang sama. Bila dia terhasil daripada lengkuk yang sama, dia menghasilkan sudut yang sama. So kalau kat sini X, sini X, sini X, semua X. Okay, faham. Bila lengkuk, dia terhasil dari, sudut yang terhasil dari lengkuk yang sama. So dia pergi sana, pergilah ke mana pun, selagi mana sudut bucu tu duduk atas bulatan, dia akan menghasilkan sudut yang sama. Ini yang pertama. Last. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini faham? Sudut yang terhasil dari lengkuk yang sama. Semua tu bentuk pizza tu. Semua bentuk pizza. Tapi dia terhasil daripada lengkuk yang sama. So, dia menghasilkan sudut yang sama. Okay, faham. Okay. Kita bagi satu lagi. Yang seterusnya. Yang kedua. Ini pun sama, kita nak tengok sudut dalam bulatan juga.
Okay. So, bismillah. Ini pun kita nak tengok sudut dalam bulatan juga. Okay. Tadi sudut yang terhasil dari lengkuk yang sama. Okay. Sekarang kita nak tengok yang kedua pula. Terus ini. Di sini dia ada satu lengkuk. Di sini ada satu lengkuk. Dan lengkuk ni sama saiz. Lengkuk ni sama saiz. Okay. So sini bergerak ke bulatan, atas balik. So dia menghasilkan sudut. Ini sama juga. Katalah dia ke sana, atas balik ke sini. Dia menghasilkan sudut. Okay. Katalah ada lagi tak cukup lah dua pizza. Katalah kat sini ada lagi. Okay. Katalah kat sini ada lagi satu. Sini ada satu. Yang sama juga saiz dia. So dia menghasilkan satu lagi potong pizza di sini. Okay guys, bila sudut yang terhasil dari lengkuk yang sama besar. Tadi lengkuk dia sama, lengkuk yang sama. Kalau yang ni dia terhasil daripada lengkuk yang sama. Pizza tu pergi sana, pergi sana, pergi sana. Okay, so dia terhasil daripada lengkuk yang sama, menghasilkan sudut yang sama. Kalau yang kedua ni, sudut yang terhasil juga. Dia bukan sudut yang sama, tapi dia daripada lengkuk yang sama saiz. So bila ada tanda ni maksudnya lengkuk dia sama. So macam mana sifat sudut yang terhasil? Macam mana? Sama cikgu, sebab lengkuk dia sama. Ini bukan lengkuk yang sama, tapi lengkuk yang sama saiz. Dia beza sikit. Faham tak? Okay. So ini sudut yang terhasil daripada lengkuk. Yang menjadikan bentuk pizza tu, dia punya keras dia tu menghasilkan sudut kat ujung tu. Lengkuk yang sama saiz, so sudut yang sama. Yes, betul. So dia menghasilkan sudut yang sama. So kalau sini X, sini pun X. Okay, so korang buatlah nota kaki sendiri. Sudut yang terhasil daripada lengkuk yang sama panjang menghasilkan sudut yang sama saiz. Okay, faham? Faham? Mungkin sebelum ni korang boleh just hafal je benda ni. Ni cikgu nak tengok lagi. Kita nak pergi lagi basic lagi. Faham? Okay, good. Alright. Kalau faham, kita nak sambung lagi yang ketiga. Sama juga, kita memerlukan bulatan. Warna biru. Tengok ada warna biru tu. Okay. Alright. Yang ketiga. Yang ketiga sama juga. Kita ada juga macam ni. Dia punya keras pizza ni. Macam ni. Okay. Dan dia menghasilkan dua pizza. So ni titik tengah. Satu dekat titik tengah. Dia menghasilkan sudut satu kat titik tengah. Satu lagi dekat bulatan. Okay. Daripada lengkuk yang sama, dia menghasilkan dua sudut. Satu sudut dekat titik tengah. Satu lagi sudut dekat bulatan. So, apa hubungan antara dua sudut ini? Sudut dekat bulatan dengan sudut dekat titik tengah. Ya ke 180? Kali kan? Kali apa tu?
Guys, tengok betul-betul. X sama dengan 2X. Nampak macam betul. Titik tengah 2 kali ganda dari kad lilitan. Titik tengah kali 2 yang atas. Sudut dekat tengah adalah 2 kali ganda sudut dekat lilitan. 2 kali ganda. Kali 2 bahagi 2. Macam tu. A sama dengan 2A. Yang kat tengah tu 2 kali ganda. Yes, betul. Betul. Alright. So, sudut yang terhasil adalah, kalau dekat luar ni adalah X. Okay. Kalau yang dekat luar adalah X. Sudut yang terhasil dekat titik tengah adalah 2 kali ganda. So, dia adalah 2X. 2 kali ganda daripada saiz sudut yang berada di lilitan ataupun yang ada pada bulatan. Okey, sudut pada titik tengah adalah 2 kali ganda pada sudut pada lilitan. Betul. So, sudut yang ada dekat titik tengah, dia 2 kali ganda. Okey. Dan sama juga macam tadi, kalau kita punya pizza ni, dia bergerak ke sini. Bergerak ke sini. Tambah lebih complicated sikit. So, sudut kat sini macam mana? Sudut yang terhasil, yang baru ni. Kita nak division balik apa yang sifat sudut yang pertama tadi. Okay, so ni nampak, ini, sudut ini. 3 sudut ni terhasil dari lengkuk yang sama. Korang cuba imagine macam pizza ni dia punya keras pizza. So dia ada sudut yang terhasil daripada lengkuk yang sama. So dia sama dengan X. Okay, ni X. Sini pun X. Okay. Sama dengan X. X sama dengan 2X. Tak sama dengan 2X. Tak faham. Yang tak faham, apa yang tak faham tu? Okay. Alright. Okay. Still korang nak kena bayang ini. Bayang macam pizza. Sebab korang suka pizza tadi kan. Bentuk asal pizza macam ni. Dekat sini dia punya sudut. Okay. So sudut ni terhasil daripada lengkuk ni. Kalau ni pizza ni yang dia punya keras dekat lengkuk pizza tu ni. So sudut tu terhasil daripada lengkuk yang sama. Yang 2 kali ganda, yang 2 kali ganda tu 2 kali apa tu? 2 kali okey. 2X tu adalah 2 kali ganda, betul? Okey. So kalau katakanlah situasi dia sini X ni sama dengan 30, sini akan jadi sama dengan 60. So dia 2 kali ganda. Sudut yang terhasil dekat titik tengah 2 kali ganda daripada sudut yang terhasil dekat bulatan. Okey, Azlin. Itu baru 3 sifat sudut ni. Jadi kita nak tengok sifat sudut ada lagi 3. Lepas tu nak tengok yang tangent. Lepas tu insya-Allah korang dah boleh terus boleh buat. Kalau yang bahagi yang mana? Kalau yang bahagi adalah kalau sudut yang dia bagi dekat titik tengah ini 60, so maksudnya yang X ni adalah 60 bahagi 2. Ini 60 bahagi 2. So sama dengan 30 lah. Sama macam ni. Okay. Alright. So yang kat titik tengah 2 kali ganda daripada sudut yang pada bulatan. Okay. Last. Yang keempat. Okay. Yang keempat. Yang keempat. Alright. So yang keempat, dia sama juga macam tadi. Dia adik-beradik je macam tadi tu. Cuma cikgu nak asingkan sikit je. So, dia ada keras pizza macam yang sama juga. So, dia dekat titik tengah. Macam tu. Ada lagi satu. Ada lengkuk yang sama juga. Lengkuk yang sama juga. So, ni lengkuk ni sama panjang. Dan dia menghasilkan sudut. Ikutlah dia ke mana-mana pun. Asalkan daripada lengkuk ini. So, ada satu sudut. Sini titik tengah. Sini sudut.
So kalau macam ni, situasi dia, sini titik tengah. Yang tadi dia terhasil daripada lengkuk yang sama. Satu dekat titik tengah, satu dekat bulatan. So yang dekat titik tengah, 2 kali ganda. So kalau macam ni, dia terhasil daripada lengkuk yang berbeza. Tapi saiz dia sama. Ini saiz sama. Dia punya lengkuk saiz sama. So bila lengkuk dia saiz sama, kita boleh ikut sifat sudut yang tadi tu, yang dekat bulatan yang dekat titik tengah adalah 2 kali ganda daripada yang dekat bulatan. Okey. Okey tak? So sambil-sambil buat ni, memang cikgu pergi slow step by step. Cikgu nak korang terus faham tau. Cikgu tak nak korang salin sekarang, jadi tak ingat. Ni revision yang cikgu tolong korang untuk fahamkan dan ingat sekarang. Cikgu cakap, aduh lambat cikgu, cepat sikit, pergi cepat. No, cikgu nak korang faham sekarang. Sebab tu cikgu pergi one by one, step by step macam tu. Okay, so bila di saiz yang sama, menghasilkan sudut, satu yang dekat titik tengah, satu dekat bulatan. Yang dekat titik tengah tu adalah 2 kali ganda daripada yang dekat bulatan. Asalkan dia punya lengkuk tu, lengkuk dia sama. Sama saiz ke ataupun lengkuk yang sama tu, itu yang menghasilkan ataupun yang boleh dia membolehkan dia guna hukum sudut tadi tu. Faham? Alright, good. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. 4, okay. So 4 ni yang berkaitan. Kita nak tengok yang seterusnya. Mana dia? Okay. Bismillah. 1, 2, 3. Okay. Yang seterusnya adalah kita nak tengok kalau kita ada satu garis macam ni. Okey. Ini titik tengah. So garis ni kita panggil apa? Garis yang melalui titik tengah. Dari hujung bulatan ke hujung bulatan melalui titik tengah kita panggil apa? Alright, diameter. Bagus. So ini adalah diameter. Okay. So bila ini diameter, so bila ini diameter, okay. So kalau ni diameter, okay. Ingat, sudut yang terhasil dari diameter. Mana sudut yang terhasil dari diameter? Okay. Kalau yang tadi kan sudut yang terhasil daripada lengkuk. Ini sudut yang terhasil dari perimeter, dari diameter. So, dari dia macam ni, katalah macam ni. Sudut yang terhasil dari diameter. Alright, so sudut yang terhasil daripada sudut yang terhasil daripada diameter. Okay, so sudut yang terhasil diameter contohnya macam ni. Okay, so bila sudut yang terhasil daripada diameter, dia akan menghasilkan sudut 90. So, macam ni. So tak kisahlah sudut tu dia nak ke mana pun, asalkan tapak dia diameter, sudut tu dia nak macam ni. Kalau pakai garis tu, boleh pakai tangan je lah. So sudut macam ni. Sini, segitiga yang tapak dia diameter, satu sudut lagi dekat bulatan, ini pun sudut 90 juga. Katalah sudut kita macam ni. Ke atas. Turun ke bawah. So sini pun 90 darjah. Okay. So sudut yang terhasil daripada diameter. So nota-nota kecil yang cikgu sebut ni, kalau korang nak bagi ingat lagi, korang tulislah. Sudut yang terhasil
daripada diameter, dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Okey, amal. Good. 90 darjah. Alright. Jelas? Apa lagi ya? Jelas. Okey, good. Kita nak tambah lagi. Faham. Okay. Faham. Jelas. Okay, good. Alright. Yang seterusnya kita nak tengok. Okay, kita nak tengok. Okay. Ulang balik. Ulang balik yang mana? Ini. Ini yang ke berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kelima. Sudut yang terhasil daripada diameter menghasilkan sudut 90. Tengok ni, tapak dia diameter. So dia bentuk segitiga. Yang sudut dia satu tu dekat bulatan. So sudut itu adalah sudut 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Okey, Nadira. Alright. Okay, good. Okay, yang seterusnya. Yang seterusnya ni dia lebih kurang juga macam tadi. Dia ada lengkuk juga. Dia ada dua lengkuk yang sama. Dua lengkuk yang sama. Dan dia menghasilkan pizza. Tapi dua-dua sudut dekat titik tengah. Ataupun dua-dua dekat pusat. Okay. Ini pizza juga. Tapi ni pizza yang standard lah. Kita potong yang bersilang-silang tu. Ni. Yang tadi tu potong cara apa tak. Okay. So, dua sudut yang terhasil daripada lengkuk yang sama panjang. Dan dua-dua dekat bulatan. Dia akan tetap menghasilkan sudut yang sama. Okay. Maksudnya teori kita tadi tu, bila sudut tu ataupun dia punya pizza tu terhasil daripada lengkuk yang sama. Sama ke lengkuk yang sama ataupun lengkuk yang sama panjang. Yes. So, yang sama saiz. Dia akan menghasilkan sudut yang sama. Okay. Last. So, dah ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dia ada 6 semua sifat sudut dalam bulatan. So far jelas? Cuma bila korang nak jawab soalan ni nanti, korang kena bayangkan pizza tu. Katalah dia bagi sudut. Bagi bulatan, lepas tu dia bagi sudut. Kadang kita tak nampak ni, dia terhasil daripada lengkuk yang sama ni. Bila dia tengok di sudut tu, buat bentuk pizza. Oh, dia daripada lengkuk ni. So bila dia bergerak ke sini, oh lengkuk yang sama. Oh, bila dia gerak ke sini, oh lengkuk yang sama. So lengkuk yang sama, dia punya saiz sama. Contoh. Kena selalu bayangkan dia macam pizza ataupun bayangkan dia macam tembikai. Alright, jelas. Okay, good. Kita nak ke... Okay, so ini 6 sifat sudut dalam bulatan. Yang seterusnya, ini cikgu nak summarize terus semua yang korang kena tahu dalam bab ni. Kalau sempat jadi kita cuba buat soalan. Okay. Yang seterusnya yang kita kena tahu ni pun penting juga adalah ini. Okay. Seterusnya ni adalah ini nama dia. Apa nama dia? Okay. Sisi 4 kitaran. Nak tanya boleh tak cikgu kalau jalan kerja macam mana nak buat? Okay, nanti kita tengok. Cikgu kalau ingat kek, boleh. Ikutlah. Kalau korang besar tengok bentuk macam tu, apa, tembikai ke, kek ke, apa macam-macam lah. Semua makanan malam-malam ni lapar pula. Okay, sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran itu adalah, ini dia adalah bulatan, dia adalah segi 4 yang terhasil dari segi 4 yang berada di dalam bulatan yang mana keempat-empat bucu dia ni
Keempat bucu segi empat ini berada di atas bulatan. Okay. Sisi empat kitaran ni maksudnya semua bucu ataupun semua sudut ni, semua sudut pada segi empat. Cikgu, segi empat bukan macam ni ke cikgu? Okay. Untuk pengetahuan semua, korang dah belajar tajuk poligon kan? Okay. Poligon, kalau dia segi empat, tak kisahlah macam ni pun, ini pun tetap nama dia segi empat. Asalkan dia ada empat sisi, asalkan dia ada empat bucu. Itu kita panggil sebagai segi empat. Okay. So, ini adalah segi empat. Segi empat kitaran adalah segi empat yang mana semua sudut dia atas bulatan. Guys, tengok semua empat sudut atas bulatan. Okay. Baru dia boleh pakai hukum ni. Nak tanya boleh kan. Tapi dia tak sekata je, betul. Dia segi empat tak sekata. Kalau sekata means sisi dia sama dan sudut dia sama. Cikgu, kalau tak tersentuh bukan. Yes, betul. Kalau tak tersentuh bukan. Dia mesti empat bucu sentuh bulatan. Barulah dia dikira sebagai sisi empat kitaran. Okay, so apa yang kita perlu tahu untuk sisi empat kitaran ni? Dia ada A, B, C, D. Okay. Sisi empat kitaran ni adalah okay. Sisi yang bertentangan, tak kisahlah dibentuk macam mana pun, sisi yang bertentangan A dan C jumlah dia adalah A, itu jawapan Zulaikha ni. A tambah C sama dengan 180. Okay. So sudut yang bertentangan jumlah dia 180. A tambah C sama dengan 180. B tambah D sama dengan 180. Okay, good. Okay, thank you Khairiyah, Shazrina, ni Daniel, okay bagus. Zulaikha, okay bagus. B tambah C, bukan B tambah C. Yang bertentangan, Zulaikha. B yang bertentangan. Cikgu, kalau empat bucu menyentuh bulatan kan, tapi dia menyentuh melalui center. Dia kira as apa tu? Cyclic quadrilateral ke cikgu? Dia menyentuh melalui center. Sekejap, kita cuba solve sentuh melalui center tu macam mana? Okay, yang ni faham tak? Sentuh melalui center, kalau masih lagi membentuk segi empat, maksudnya dia termaktub dalam teori ni lah. Maksudnya sisi yang bertentangan, sudut yang bertentangan jumlah dia 180. Kita jawab tak soalan Iman? So dia dikira yes. Selagi mana dia segi empat dan semua si bucu tu atas bulatan, tak kisahlah salah satu garis tu dia adalah diameter pun, dia still dikira sebagai segi empat kitaran. Cikgu faham soalan Iman tu tadi? Dia macam ni. So dia ada bulatan. Kata ni diameter. Ini diameter. So dia ada 1, 2, 3 macam tu. Dia ada 4 bucu kat sini. 1, 2, 3, 4. Macam ni kan? Betul tak, Iman? Ini diameter, ini titik tengah. Tapi disebabkan dia segi 4, maksudnya dia ada 4 bucu yang ada atas bulatan, dia termaktub dalam sisi 4 kitaran. So sisi bucu yang bertentangan, bucu yang bertentangan adalah 180 darjah. Okey. Jelas? Ini. Okey. Satu lagi tambahan untuk sisi 4 kitaran adalah, katalah cikgu panjangkan ni. So, cikgu panjangkan garis ni. Panjangkan garis ni. Panjangkan garis ni. Okey. Tadi kita tahu A tambah C 180, betul?
A tambah C 180. So bila cikgu panjangkan garis ni, yang warna biru ni maksudnya dia garis lurus lah, 180 dia garis lurus yang dia cikgu panjangkan sisi ni. So maksudnya panjang dekat sini dia sama dengan C. Sebab kan jumlah A tambah C 180. So bila cikgu panjangkan garis ni, dia garis lurus. So garis lurus jumlah sudut dia 180. So maksudnya sini AC, sini akan jadi B tambah D. So sini D, sini akan jadi C dengan A. A. Dan sini sudut yang dekat luar ni dia sama dengan yang kat dalam B. Sebab B tambah D kan 180. So bila panjangkan garis tu, dia jadi garis lurus tu total dia 180 juga. Okay. Jawab. Okay, good. Alright, yang ni jelas. This segi empat kitaran ni dia ada dua lah. Sudut yang bertentangan adalah 180. Kalau ada lebihan dekat luar tu, dia sama dengan dekat sana, di seberang sini. D, B ni, dia sama dengan ke sini. So kalau korang faham tadi, D tambah B 180. Bila garis ni dipanjangkan, ni garis lurus ni dipanjangkan, jumlah dia samalah B tambah D. So kalau dekat dalam ni D, dekat luar ni B lah. Yang menghasilkan 180. C sama dengan C. Kenapa C sama dengan C? C sama dengan C lah. Okay. Alright, jelas. Okay, Dina SMK Saujana Utama. Good. Alright, so ini untuk kitaran, segi empat kitaran. Okay. Kita nak sambung yang seterusnya. Ni yang korang tunggu-tunggu sebenarnya dari tadi ni. Kita nak tengok tangent. Inilah yang menjadikan ramai yang mimpi ngeri. Cikgu soalan tangent ni tak boleh buat. Ni cikgu nak tunjuk supaya dia tak mimpi ngeri lah. Okay. Kita nak tengok tangent. Kelas sampai 10.30 ke? Lajak sikit lah kot. Okay. Alright. Guys, apa yang korang tahu pasal tangent? Boleh tak kongsi dulu? Sebelum cikgu share. Apa yang korang tahu pasal tangent? Sama dengan 90. Apa yang sama dengan 90 tu? Sudut garis bawah bulatan. Cikgu tak jumpa lagi definisi tangent yang sebenar ni. Sudut yang bersentuh, satu titik yang bersentuh pada bulatan. Sudut 90 yang menyentuh bulatan. Garis yang bertemu pada bulatan. Sikit lagi. Tangent is a circle is a straight line that touch the circle. Sikit lagi. Ada lagi satu part yang tak tepat, yang tak cukup. Garis yang menyentuh bulatan dengan satu titik sahaja. Tak semestinya. Satu garis lurus yang satu titiknya sahaja menyentuh bulatan itu. Tak semestinya. Macam mana ni? Alright. Okay, ni cikgu bagi definisi tangent. Definisi tangent adalah, yes, garis, jawapan korang tu betul lah. Garis lurus yang menyentuh bulatan, okay, itu dah satu point dah. Kalau dalam markah, okay, dah dapat lah separuh markah lah. So, ada satu garis lurus yang menyentuh bulatan, okay, macam ni. Boleh besarkan garis ni. Okay. Okay. Jari yang menyentuh tangent membentuk sudut. Okay. Ini dah cari jawapannya. Alright. So, dia betul. Garis lurus yang menyentuh bulatan, betul. Dekat satu titik, betul. Tapi ada lagi satu. Ini yang paling penting sebenarnya. Dia ada garis yang daripada titik tengah sentuh dia. Apa nama garis ni? Apa nama garis ni, guys? Yang daripada titik tengah sentuh bulatan. Yes, ini kita panggil sebagai jejali. Okay, bagus. Good. So, tangent adalah
Tangent adalah garis lurus yang sentuh bulatan dan bersifat sudut dia 90 darjah dengan jejari bulatan tu. Okay. Yang 90 darjah sudut dia dengan jejari. Ini maksud tangent. Okay. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya, okay, so korang tanya pening-pening, cikgu tolong korang ni. Bila soalan tu sebut pasal tangent, korang kena tengok dua benda. Bila soalan sebut pasal tangent, dia bagi tahu je garis AB adalah tangent, katalah. Ni AB. Garis AB adalah tangent ataupun PQ ke garis apalah. Katalah sini P. APB ialah tangent, dia bagi tahu garis APB ialah tangent. Okay, bila disebut je tangent, benda yang pertama yang korang kena tengok adalah ada tak jejari yang sentuh tangent itu. Ada tak jejari yang sentuh tangent itu. So dia kata AB adalah tangent yang bersentuh pada P. So tengok ada tak jejari yang sentuh tangent itu. Kalau ada jejari, kalau jejari itu ke sini tak payahlah. Jejari itu kena sentuh ke P lah. So bila ada jejari, terus label kat korang punya kertas sudut antara jejari dengan tangent itu adalah 90 darjah. Okay. Ini yang pertama. Wajib Korang jumpa je soalan ni, dia bagi tahu pasal jejari, pasal tangent, pasal tangent. Benda yang pertama korang tengok adalah jejari. Ada tak jejari? Okay. So bila ada jejari, terus automatik sudut antara jejari dengan tangent adalah 90 darjah. Yang pertama jelas. Jelas? Okay. Korang ambil ni, poin-poin yang cikgu bagi ni, nanti kita nak kumpul semua, kita pergi terus jawab soalan ni sebenar. Alright, jelas. Ambil apa? Jelas, okay, good. Korang kumpul je ni, semua faham-faham yang cikgu bagi ni. Jadi kita pergi soalan, terus boom, kita boleh buat ni. InsyaAllah. Alright, so kita nak tengok yang benda yang kedua kalau kita nak tahu, kita nak tengok bila disebut pasal tangent. Okay, kita masih lagi tengok pasal tangent. Okay, pertama tadi jejari. Yang kedua adalah ada tak segitiga. Okay, ada tak segitiga dalam bulatan yang sentuh tangent. Yang pertama tadi ada tak jejari yang sentuh tangent. Yang kedua adalah ada tak segitiga sentuh tangent. Segitiga sentuh tangent. Okay. Poin yang kedua, bila disebut je pasal tangent, tengok ada tak segitiga. Yang segitiga? Segitiga tu maksudnya ada tiga sisi lah. Bentuk tiga sisi yang sentuh tangent. Ini satu. Ini ke sini. Dua. Tiga. Okay. Benda yang ketiga yang korang kena tengok, nampak tak yang ni, merah ni? Besar sikit. Okay. Yang ketiga adalah yang korang nak kena tengok, ada tak segitiga yang sentuh tangent? Ada tak segitiga yang sentuh tangent? So, bila ada segitiga yang sentuh tangent, segitiga tu, tiga-tiga bucu dia ada atas bulatan dan salah satu bucu dia sentuh tangent. Okay. Bila yang pertama tadi tengok jejari sentuh tangent, kalau ada 90 sudut dia. Kalau ada segitiga yang sentuh tangent,
Yang dua sudut lagi dekat bulatan. So automatic, okay, automatic sudut dia dekat sini. Sudut dia dekat luar ni, antara segitiga dengan tangent. Jangan ambil yang ni pula. Ini bukan. Antara segitiga dengan tangent tu, sudut yang dekat luar ni, katalah cikgu letak dia sebagai X, sudut dia sama dengan yang dalam ni. Dia melintang macam ni. So segitiga tu, kelas habis boleh review balik tak semua nak yang tinggal. Okay, boleh. Sama dengan dalam satu, yes. Sama dalam sudut dalam yang bertentangan. So X ni, dekat luar ni, sudut antara segitiga dengan tangent. Segitiga dengan tangent. So dia untuk Z. Z nanti korang ingat kat sini pula. Dia bukan kat Z, dia bertentangan belah sana. Tapi bentuk dia macam Z lah. Macam ni kan. Macam ni kan, Z. Tapi dia duduk sini. Bukan kat sini. Lepas tu cikgu pernah juga cikgu ajar sebut Z. Bila orang sebut Z, dia tak kat sini pula. Cikgu tak nak sebut Z lah. Yang bertentangan. Okay, yang bertentangan. Okay, maksudnya kalau dah belah situ bertentangan kat situ, maksudnya kalau dekat sini, katalah Y, ni sudut dia sama dengan bertentangan belah sini lah. Y. Okay. Nampak? Okay. So, bila ada segitiga yang sentuh bulatan, ataupun sentuh semua dia punya bucu sentuh bulatan, satu bucu dia sentuh tangent. So, boleh guna ini. Boleh guna hukum sudut ini. Okay. Okay ke? Faham? Okay. Alhamdulillah. Alright, yang betul-betul lah. Ada beberapa banyak poin yang cikgu bagi tadi tu. Nanti kita nak pergi serang terus soalan SPM sebenar. Okay, lagi satu. Cikgu nak tunjuk lagi satu lah untuk tangent ni. Ni kadang-kadang ada juga bentuk macam ni. Okay. Bentuk dia gini. Dalam ni putih. Macam ni. Kita nak sikit. Kita lagi garis macam ni. Sini. Okay. Alright guys. Ini yang tangent yang seterusnya. Ini tangent yang seterusnya. Ini yang ketiga dan yang terakhir ni. InsyaAllah. Alright. So ini ada titik tengah. So kalau sini titik tengah. Tengok orang ni faham ke tak dari tadi ni. Ini titik tengah. Ini tangent. Merah ni tangent. Ini titik tengah. Ini jejari. Okay. Sudut mana yang kita dah tahu? Soalannya adalah sudut mana yang kita dah tahu. Yang merah ni tangent. Yang kuning tu jejari. Okay, good. Kuning mana tu? Yes, bila ada jejari, sentuh tangent, sudut yang terhasil 90. Guys, 90 darjah. Okay. Sudut bila jejari, sentuh tangent. Kan dia cakap tadi. Bila soalan tu bagi tahu je ada garis tangent dalam soalan tu, terus yang pertama tengok, ada tak jejari? Ada jejari, okay. Sudut 90. Ada tak segitiga? Sudut yang bertentangan sama. Okay. Alright. So sini ada jejari sentuh 90 darjah. Soalan cikgu. Soalan cikgu. Kalaulah kat sini X, kat sini Y. Apa hubungan sudut X dan Y? Agak-agak lah kan. Sudut X dengan sudut Y, apa hubungan dia?
uh, X sama dengan Y. Macam mana dapat X sama dengan Y tu? X 2 kali Y. Lain lah tu. 180. Yes. Yes, yes. X sama dengan 2Y. No. Bertentangan jadi 180. Yes. Okay. Supaya korang tak hafal, bukanlah tak boleh hafal. Hafal takut nanti kan ditukar label korang jadi confused. Okay. Sebab apa dia 90? Sebab ini bentuk segi 4. Berapa jumlah sudut dalam segi 4? Jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360. Okay. So, bila nak dapatkan XY, maksudnya 360 ni sama dengan X tambah Y tambah 90 tambah 90. Jumlah sudut dia kan 360. So, maksudnya sudut 90 tambah sudut 90 tambah X tambah Y sama dengan 360. So, kalau kita tambah X tambah Y sama dengan 360 tolak 180. So, kita akan dapat X tambah Y sama dengan 180. Yang tak faham kat mana? Siti Darwissyah. Okay, okay, bagi tahu je. Tak faham, cikgu suka orang bagi tahu tak faham. Apa tu? STRT tu apa? STRTX. Start X. Oh, okay. X dengan Y ni cikgu labelkan sudut ini sebagai X, sudut ni sebagai Y. So, maksudnya, tadi cikgu cakap, jumlah sudut dalam segi 4, ni kan segi 4 ni, ada 4 sisi, ada 4 bucu. So, dia ada segi 4. Segi 4, jumlah sudut dia 360. So, jumlah sudut tu macam mana nak dapat jumlah? Sudut X, tambah sudut Y, tambah sudut 90, tambah sudut 90. Tambah ke 4 nilai bucu tu, dapat 360. Okay. So, bila dapat 360 ni, 90 tambah 90, 180. So, kita nak X tambah Y je, ini pindah sana, jadi tolak. 360 tolak 180. So, X tambah Y sama dengan 180. Faham? Okay. Okay, lagi satu lah, bonus. Okay, kita tambah korang. Lepas ni kita terus nak buat soalan SPM. Kalau 10.5 okey ke? Ini soalan yang mungkin. Okay. Tadi kalau kita tengok dekat okay. Ini slide yang lama tadi. Okay. So kita tahu tadi kesimpulan dia X tambah Y sama dengan 180. Okay, katakanlah cikgu bahagi garis ni. Dari titik tengah ni, cikgu bahagi 2 macam ni pula. Sikit. So, sikit. Cikgu bahagi 2 ni. Daripada X ke Y ni, cikgu bahagi 2. Okay. Cikgu padam yang X tambah Y ni tadi. Soalan cikgu, soalan baru. Soalan baru yang berbunyi. Okay. Apa hubungan sudut ni dengan sudut ni? Okay je Alright. Okay. Apa hubungan sudut ni dengan sudut ni? Ni warna biru ni. Sama. Yes, betul. So, sudut dekat sini sama. So, cikgu label sini X, sini pun X. Okay, soalan cikgu lagi. Dekat sini. Yes, bahagi 2. So, okay, yang kat sini pun sama nilai. Ni Y, sini pun Y. Again, soalan cikgu. X tambah Y sama dengan berapa sekarang? Mana? X tambah Y sama dengan? Adakah dia masih lagi X tambah Y 180? Dia lagi menjawab 180. Ada lagi. Sebab tu cikgu tak suka korang hafal. Sebab tu cikgu cakap, cikgu tak suka korang hafal.
Okay, kita tengok X tambah Y. X tambah Y dia ada dalam segitiga ini. Satu, ni kita buat segitiga dia. Ini segitiga ni. Dan segitiga ni kan ada 90 darjah. So dia pun segitiga bersudut tegak. Bila kita guna segitiga bersudut tegak, biasanya kita guna dekat teorem Pythagoras, nisbah trigonometri. Itu semua berkait tu. Okay. So itu kita tak nak tengok malam ni. So kita ada segitiga bersudut tegak. Yes, ada hypotenuse juga. Betul? Alright. So bila dia segitiga ni, sudut ni 90 darjah. Sudut ni X. Sudut ni Y. So segitiga jumlah sudut dia 180. Tolak 90 sama dengan baki dia lah. X tambah Y. Untuk 180 tolak 90 sama dengan 90. So 90 adalah baki sudut ni lah yang tinggal dekat X dengan Y ni. So X tambah Y sama dengan 90. Okay. Jelas? Okay, cikgu rasa cikgu dah cover dah semua yang kita dah belajar. Semua yang korang kena tahu untuk tajuk ni. So berapa orang dah ready untuk kita jawab soalan yang sebenar? Ni baru the real test. Bawa ada 3 orang yang nak, yang lain tak nak kan? Okay, nice. Alright, good. Okay, nice. Ada berapa orang ni? 50 orang, bagus. Korang maintain je 50 orang ni. Kita buat record sikit malam ni. Alright, bismillah. Mana soalan cikgu tadi? Ini soalan SPM sebenar. Sebenar-benar ni. Okay, kita tengok daripada soalan ini dulu. Ini. Okay. Okay, so korang ready korang punya nota tu. Dia bukan quiz lah, kita jawab macam slide ni juga. Okay, ni soalan tahun 2006. KLN ialah tangent kepada bulatan berpusat ODL. Guys, bila dia kata tangent, ada 2 benda yang kita kena tengok. Yang pertama apa tadi? Tangent ada 2 benda yang kita kena tengok. Yang pertama apa? Jejari. Yang kedua? Segitiga, bagus. So kalau ada jejari, mana ada tak jejari yang sentuh tangent? Ada tak jejari yang sentuh tangent? Ada. Jejari apa? Mana jejari dia? Jejari OL. OL ni adalah jejari lah. Bila dia kata O ni titik tengah, walaupun tak ada dalam ayat tu OL adalah jejari, kita fahamlah. Daripada titik tengah, sentuh bulatan, itu jejari lah. So bila jejari automatik 90 darjah kat sini. Okay, lagi apa lagi? Guys, kena ingat, matematik setiap info yang diberi penting. Okay, setiap info yang diberi penting dan berguna. So bila kat sini dia tak belah sini lah. Dia samalah belah sini tu 90 darjah. Okay. Kenapa dia bagi 35 ni? Ni nampak ni kita punya pizza ni. Nampak kita punya pizza? Ni kita punya pizza. So dekat pizza, sudut ni kat bulatan 35. Ada tak lagi sudut lain yang terhasil daripada lengkuk yang sama? Nampak tak? Ini dekat O ni. Dia lengkuk yang sama. Okay, kita buat konsep durian pula. Kita buat konsep tembikai pula. Ni kulit tembikai. Dia ada isi dia 2. Isi 2 kan. Dia menghasilkan 2 bucu ni. Jadi tembikai. Satu sudut dia dekat bulat, satu sudut dia dekat titik tengah. So apa hubungan dia? Yes, 2 kali ganda. So sini 70 sudut dia. So macam mana nak cari Y? Tengok. Soalan dia kata nak cari Y. Tengok Y duduk dalam bentuk segitiga. So sini dah dapat 70, sini dah 90. Berapa nilai Y? Ramai dah dapat tu. So 180 jumlah sudut tolak 70 tolak 90 sama dengan berapa? Yes, sama dengan 20. So jawapan dia
Nice one. Senang kan? Bila korang faham konsep, senang je ni jawab. Okay. Semua dapat? Ada yang tak faham tak? Tadi kita belajar pizza ni. Okay. Kat soalan sebab pizza ni warna dia lebih kurang. Kita buat konsep tebikai pula soalan yang sebenar ni. Dia punya lengkuk tu kulit tebikai. Dia menghasilkan yang warna merah tu adalah isi tebikai. Okay. Okay, nampak? Okay, kita pergi soalan seterusnya. Ini pula. So, dia kata bulatan PFQ berpusat di O. EFG ialah tangent. Guys, sekali lagi guys, disebut tangent. Bila ada tangent, kita apa? Nak tengok apa yang pertama? Yes, tengok jejari. So, kalau ada jejari, bila ada jejari, ada apa? 90 darjah. Bagus. So, sini 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Bila kat sini 90 darjah, nampak tak? Ni dia bagi 97. Baki kat sini berapa? Nampak tak? Nampak tak? Ini kan OF ni jejari. Dia 90 darjah. Dekat sini dia bagi tahu 47. Berapa yang tinggal kat dalam ni? 43. Okay. Guys, OF tu apa guys? OF tu apa? Yes, 90 tolak 47 dapat 43. Betul? OF tu apa? Jejari. OQ tu apa? OQ tu apa? Jejari juga kan? So OF jejari, OQ pun jejari. Nampak tak? Dia menghasilkan segitiga sama kaki. Yes. Bila segitiga sama kaki, apa yang kita kena tahu? Apa yang kita perlu tahu? Dah dia dapat jawapan dah. Sudut yang kat mana? Kaki ni sama sudut. Nama pun sama kaki kan? So sudut dekat kaki dia sama. So sini 43, sini 43. Guys, kalau kat sini 43, sini 43. Dekat sini berapa guys? 23, 24 tambah 43. Berapa kat sini? 94. 24. Ini berapa ni yang dekat O ni? 43 tambah 180 tolak 43 tolak 43 sama dengan berapa ni dia ni? 94. Okey, sini 94. Okey, bila sini 94, nampak tak dia terhasil. Kita buat tembikai kita. Kita buat tembikai kita. Ni cikgu baru baca soalan sampai situ tau. Kita boleh kembangkan jawapan dia. Dah sampai sini dah. Okey, ini kita punya tembikai ni. Ni kita punya tembikai. Ni kita punya kulit tembikai. Ini kita punya isi. Nampak tak? Nampak tak? Dia terhasil daripada lengkuk yang warna hijau. So sini. Ini pun terhasil daripada lengkuk yang sama juga. So sudut yang kat sini. Okey. Cikgu tahu korang dah dapat jawapan. Tapi cikgu saja kita nak olah jawab soalan ni supaya kita dapat tahu nilai-nilai yang ada dekat sini. So dekat sini ada 94, maksudnya dekat sini sudut yang pada bulatan adalah 94 bahagi 2 sama dengan 47. Barulah kita tengok ni nilai dia nak apa? Dia nak nilai Z je. Okey. Bila dia sebut tangent tadi, yang pertama kita tengok ada tak jejari. Yang kedua kita tengok apa? Ada tak segitiga. Ada tak segitiga yang sentuh bulatan? Guys, ada tak segitiga yang sentuh tangent? Bagus. Ni, segitiga ini sentuh tangent. Nampak tak? Kita buat warna biru gelap ni. Segitiga ni sentuh tangent guys. Dia macam Iron Man dah ni. Okay. Bila segitiga ni sentuh tangent, kita kena tahu apa? Dia nak X kat luar, Z dekat luar ni. Sudut yang dekat luar, dia sama dengan sudut yang bertentangan. Sama dengan sudut dekat sini. So
So sudut Z yang dekat luar ni dia sama dengan sudut yang bertentangan dia kat sini. So kita dah dapat tadi 43 dengan 24. 43 tambah 24. Dapatlah 67. Asal senang dengan soalan macam ni. Tak baik? 24 tambah 43 sama dengan 47. Yes. Correct. Okay. Faham? Bila nak cuba soalan lagi? Ke dah cukup? Faham. Alright. Faham dah? Cukup? Nak lagi? Betul bang ni. Kita cuba lagi ya. Okay. Kita cuba lagi. Okay. Kali ni cikgu nak bagi korang lah jawab. Okay, cuba. Bila ada disebut pasal tangent, again, apa yang kena tengok yang pertama? Ada tak jejari? Ada tak segitiga? Lepas tu tengok, dia bagi sudut 40. Buat kita punya tembikai. Buat kita punya pizza. Dalam kertas 2 tiada ke cikgu? Kalau SPM tak ada soalan kertas 2. Untuk bulatan 3 hanya dekat kertas 1 sahaja. Dekat kertas 2 ada bulatan 2. Bulatan 2 ke bulatan 1? Yang kena cari perimeter, kena cari luas. Itu. Itu pun senang je kan? Ada yang dapat dah A. Lajunya. Siapa nak cuba jawab sama-sama dengan cikgu? Cikgu on mic dia. Ada tak? Sudah ada 2 jawapan berbeza tu. Siapa nak cuba jawab sama-sama? Boleh on mic. Ada tak yang nak cuba? Come on. Korang dah belajar kan? Confident lah. Ada tak nak cuba? Tak apa, cikgu bantulah sikit-sikit. Ada nak try? Korang bagi tahu macam mana cara nak buat, cikgu tulis kat soalan. Boleh? Ada yang nak? Korang bagi jawapan je. Jialim. Nak try jawab tak? Ke Sharifah Shazlina? Azlin? Siapa? Cepat komen saya. Mana? Inilah masa je korang nak apply korang punya ilmu tu. Buat jalan kerja tak? Baca soalan, lepas tu bagi tahu nak kena buat apa. Nanti cikgu tulis dekat sini. Boleh? Sharifah Shazlina nak? Cuba on mic. Sharifah Shazlina. Okay. Buat jalan kerja. Malu pula dah. Tak, baca je soalan. Okay, maksudnya bagi tahu cikgu apa yang nak kena buat. Oh, cikgu dekat situ kena 90 darjah. Oh, dekat situ, sudut dekat situ kena bahagi 2. Bagi tahu macam tu je. Boleh? Jalim boleh? Okay. Apa ni? Jalim. Cikgu nak panggil apa? Panggil Lim, panggil Jia. Siapa yang? Sharifah. Sorry. Sharifah Shazlina. Okay, cuba baca soalan. PQR ialah tangent kepada bulatan berpusat O, DQ dan PTS ialah garis lurus. Alright. Nilai Y ialah... Okay, so kita nak nilai Y. Okay, so first step nak buat apa? Yang tengok jejarinya. Cari jejari dulu. Jejarinya ialah OQ. Lepas tu sebelah Q tu 90 darjah. Okay, so OQ jejari sentuh tangent. So 90 darjah. Okay, lagi? Ya. Okay, lepas tu di pusat O tu dia punya sudut adalah 2 kali ganda daripada 40 tu. Kenapa dia 2 kali ganda? Boleh tak kongsi? Sebab dia terasa daripada formulanya. apa dia?
Ah, stop. Memang formulanya. Memang formulanya. Okey, cikgu tunjuk ni Sebab ni kan tembikai dibentuk macam tembikai yang terhasil daripada lengkuk yang sama. Nampak? Sudut yang terhasil daripada lengkuk yang sama. So satu dekat bulatan, satu dekat titik tengah. So bila satu dekat titik tengah, yang titik tengah ni sudut dia adalah 2 kali ganda. So jadi berapa? 80. 80. Okay, so macam mana dapat Y ni? Macam jauh lagi je. Kan itu 4 segi. Mana 4 segi? OQ, QP. OQP. OQ, QP, PR. PR? Dan mana PR? RO. Okey, ni nampak ni. Itu? Ini segi 4. Ni kita kena lihat ni. Ini segi 4. Jumlah sudut dalam segi 4 berapa? 360. 360. So kita nak cari Y. So Y sama dengan? Cari dulu yang itu. Sebelum Y nak tahu yang ni dulu. Okey, berapa? Belum. Okey, so ni berapa? 125. Kebetulan ni X. So 300X sama dengan 360 tolak 80 tolak 90 tolak tolak 65. 65 Berapa? dapat 125. 125. So sini Y. So macam nak cari? Ini X. Macam nak cari Y? Y itu 180 tolak 125. Sebab Kan dia garis lurus. PTS garis lurus, jumlah sudut dia 180 kan? Tolak X 125 dapat? 55. 55. Okay, thank you. Yes, jawapan dia A. Alright, thank you. Okay. Alright, semua dapat? So korang kena imagine macam tu lah. Kenapa dia bagi 40? Okay guys, every info yang dia bagi dalam soalan is important, penting. Kenapa dia bagi tahu PQR tangent? Sebab dia nak suruh kita tengok lah. Ada tak jari sentuh? Ada tak segitiga sentuh? Berpusat di O. Kenapa dia bagi tahu pusat di O? Dan tangent tu sentuh di Q. Sebab apa? Sebab OQ ni jari. Kalau dia tak bagi pusat di O, tak, maksudnya OQ ni bukan jari lah. Sebab O tu bukan tangent. Bukan berpusat. Bukan titik tengah dia. Macam tu. So dia bagi tahu lagi, PTS ialah garis lurus. Kenapa dia bagi tahu PTS garis lurus? Sebab bila garis lurus, jumlah sudut dia ni X tambah Y 180. Ni tadi. Okey, dapat. Right, tu cara dia. Cara dia. So, dia bagi pula 40. Kenapa dia bagi 40 ni? So, korang pusing-pusing tak dapat. Buat tembikai. Okey, 40 ni dalam tembikai ni. Ada tak sudut lain yang terhasil daripada tembikai yang sama? Oh, ada kat titik tengah. Right, so titik tengah 2 kali ganda yang dekat bulatan. Macam tu. Okey, good. Semua yang dalam ni semua yang hebat-hebat ni. Alright, so bismillah kita tengok lagi satu. Boleh? Ini tahun 2009 punya soalan. JKL ialah tangent kepada bulatan berpusat O di titik K. JNOM ialah garis lurus. Nilai Y ialah ada tak yang nak cuba? Cuba sama-sama lah terus. First time terus buat dengan cikgu. Baru mencabar. Ada yang nak try? Okay, ni Daniel on mic. Okay. Alright. Okay. Soalan. JKL ialah tangent kepada bulatan berpusat O di titik K. JNOM ialah garis lurus. Cari nilai Y ialah. Okey, baiklah. Kita lihat dahulu jari. Ada tak jari sentuh tangent? Ada. Okey. Okey. Okey, maka membentuk sudut tegak 90 darjah. Alright. Okay. Sebelah sini pun 90. Ya. Jadi sudut baki dia tu
Baki nampak ni. Ini dia bagi 67. Ini baki dia. Berapa? Tolak 67. 23. Berapa? 23. Ini lagi. Okey. OM pun sama jejari, maka membentuk So, segitiga jejari. sama Ini kaki. pun jejari. Ini biasa orang tak nampak ni. Bila jejari dengan jejari mestilah bulat. Dia kan bulatan yang sama. So jejari dia sama. So, bila sama. Bentuk kan? Sudut di kaki sama. Okay. M 23. Terus boleh tahu kat sini berapa. Okey. 134 di situ. 134. Okey. So baki di sini dia kata MOJ ni garis lurus 46. 46. So sini ada 90 darjah, sini ada 46. So ni segitiga ini. Y ada dalam segitiga ini. So Y sama dengan 180 tolak 90 tolak 46. Tolak 46. So yang tinggal 44. Alright. Okay, easy. Okay, thank you ni Daniel. Alright, okay ya. Ramai yang dah dapat A. Bagus. Okay. Okay, nice. Korang dah boleh jawab lah. Okay, dah nampak tu. Improvement tu, bagus. Okay, inilah last. Macam best je ni. Guys, jangan panik guys. Ikut satu-satu yang cikgu bagi tahu tadi tu. Ikut satu-satu yang cikgu bagi tahu tadi. Bila ada tangent, ada tak jejari? Ada tak segitiga? Relax je. Sebenarnya kalau cikgu jawab ni, tak sampai 2 minit, tak sampai 1 minit pun dah boleh dapat jawapan ni. Simple je. Tapi soalan dia nampak, ya Allah. Tapi soalan ni ya, ampun senangnya amat sangat. Okay. Siapa nak cuba? Syarifah Syazrina. Best cikgu. Best. Best ni soalan macam ni. Siapa iPhone ni? Nak cuba jawab tak? Ada yang dah dapat jawapan? Lama sangat ni. Sepatutnya 2 minit je dah dapat ni. Ada yang dah dapat? Okay, yang pertama ada dia kena tengok segitiga yang segitiga dalam bulatan. Yang seterusnya kena tengok apa nama dia? Sudut sisi 4 kitaran. Okay. Anak Abah Adib Low. Anak Abah ni apa? Anak Muhyiddin Yassin ke mana? Nak try tapi family tengah tengok gegar-gegar. Alamak. Nanti dengan kita bergegar. Alright. Siapa nak cuba? Senang kan? Yang dapat dah jawapan ni senang kan? Tak sampai 1 minit kan jawab kan? Siapa nak share? Easy. Malu. Okay, Irina boleh tak? On mic Irina. Irina, cuba on mic. Jihan nak? Okay, Jihan. Mic rosak boleh. Okay, Jihan. On mic. Tiga step boleh dapat. Yes, betul sangat. Cepat, siapa? Last ni. Come on guys. Ilmu yang dikongsi tu dia lagi berkat, lagi bermanfaat. Okay, Syarifah Syazrina again. Biar orang lain tak nak, biar kita bagi yang nak. Okay, on mic. Okay, Syarifah. Sekejap, cikgu. Cikgu nak panggil apa ni? Syarifah ke Syazrina? KLMN ialah tangent kepada bulatan MPQ di titik M. Alright. PRM ialah garis lurus. Nilai Y ialah 60 kan. Sudah 60 tu. 60 dia di sini.
Aha. Lepas tu di sebelahnya tu bertentangan. Kenapa dia bertentangan? Sebab Sebab ada segi, segitiga. ada segitiga yang sentuh tangent ni. Segitiga Ya. ini sentuh tangent guys. Bila Ya. segitiga ni sentuh tangent dekat ni, maksudnya sudut kat sini 60. 60. So, Ya. bila Okey. sini 60, sini 200. 100 cari cari sebelah Berapa 60. sini? 100. 100. Macam mana dapat 100? 360 tolak 200 tolak 60. Yes, 360 tolak 200 tolak 60. Tinggal 100. Lepas tu nak cari Y. Lepas tu nak cari Y. Alamak. 180 tolak 100 sebab dia bertentangan. Yes, sebab sudut dia bertentangan. So Y sama dengan 180 tolak 100. Ya. Dapatlah 80. Ya. Yang cakap susah tadi tu tak sampai 3 step. 3 step je. Kan? Sebab tu bila korang faham konsep asal yang cikgu ajar tadi, nampak soalan complicated macam mana pun kita cuba kupas satu-satu. Okay, dia bagi tahu ada tangent, ada segitiga. Bila segitiga ada sudut yang bertentangan sama. Maksud dia dah bagi 200. Sejumlah 360 tolak 200 tolak 60 dapat 100. So 100, Y tu bertentangan. Dia ada segi 4 ni. Segi 4 kitaran. Segi 4 kitaran maksudnya 4 bucu ada atas bulatan. So, sudut yang bertentangan adalah jumlah dia 180. Sudah ada 100, tolaklah. Okey, mudah kan? Alhamdulillah, bagus. Safa macam mana, okey ke? Guys, cikgu teringinlah nak tengok korang punya nota tajuk bulatan ni. Boleh tak kongsi dengan cikgu dekat dalam grup Telegram? Boleh tak? Siapa nak share dia punya nota bulatan yang dibuat sepanjang kelas ni? Boleh tak? Cikgu nak minta. Dah hudur pula. Hudur pun tak apa. Cikgu nak tengok korang punya nota. Boleh? Boleh? Alright, alhamdulillah, bagus. Okay, so jom kita ambil gambar boleh? Okay. Alright, so jom ambil gambar. Siapa yang nak siap-siap pergilah siap-siap dulu. Sebelum tu cikgu nak tutup kita punya sesi kelas pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asmi insan lafi tasbih bin amanu wa salihat. Alright. Alright. Okay. Kita buka, dia nampak ramai sikit. Okay, mana dia? Hilang. Wow. Tidak daripada tambunan lagi tu. Ramai geng tambunan malam ni. Alright. Mana yang lain? Kita ambil gambar yang orang ada gambar je lah. Boleh tak macam tu? Kesian orang lain buka kamera, dia tak buka kamera. Right, siapa nak ambil gambar cepat? Kami juga. Cepat, buka kamera. Hari ni cukup 6 orang. Sekejap, okay. Sekejap.